Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan para jamaah sekalian, para alim ulama, para asatiz, ustaz-ustaz sekiranya ada, para habaib dan juga ahli-ahli ahli keluarga zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para jamaah sekalian, selamat datang daripada Singapura, daripada yang jauh di mana saja berada. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam kepada ustaz. Jadi pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada malam ini kita diberi lagi kesempatan dalam majlis ilmu walaupun berada di rumah masing-masing. Selamat datang daripada Selangor, daripada Bukit Beruntung. Selamat datang semua, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita sambung pengajian kitab kita ini, kitab Hikam daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Fala yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il mau'udi wa in ta'ayyana zamanahu wa in ta'ayyana zamanuhu. Jadi maksud dia, dan maka jangan kiranya memberi syak akan dikau pada janji itu, ketiadaan jatuh yang dijanjikan. Dan jikalau tertentu masanya sekalipun, yakni barang siapa dijanjikan Tuhannya akan dia suatu, dan jikalau ada ta'yin masanya sekalipun, kemudian maka tiada jatuh demikian yang dijanjikan itu, maka janganlah memberi syak akan dia yang demikian itu di dalam mentasdikkan, yakni di dalam maknanya membenarkan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sambung balik pengajian kita, ada kaitan dengan yang terdahulu yang kita baca kemarin, yakni kita kena terima apa yang Allah beri kepada kita setelah kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita berdoa, Allah akan memberi mengikut masa yang Allah tentukan, dan Allah memberi mengikut kehendak Allah Ta'ala, bukan mengikut kehendak kita. Maka pada malam ini kita membicarakan tentang janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah tidak sekali-kali memukul janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak memukul janji. Selamat datang daripada Melaka. Allah Ta'ala tidak mungkin janji, dan barang siapa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala akan sesuatu, maka mesti pun telah nyata waktu dia, namun apa yang dijanji itu belum datang lagi. Maka janganlah kamu merasa ragu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita tetap meyakini bahawa Allah mengkabulkan akan hajat kita, akan doa kita. Kemudian bila kita mohon sesuatu apa yang kita hajat, walaupun telah ta'ayyana zamanu, telah dinyatakan akan masanya, ada setengah dinyatakan melalui mimpi. Melalui mimpi, lalu daripada mimpi itu kita dapat gambaran bahawa kita akan dapat sesuatu.
andai kata dalam mimpi itu dinyatakan sesuatu pada masa-masa yang telah ditetapkan, namun tiba-tiba pada masa itu juga tidak berlaku, maka tidak berlaku sebagaimana yang dapat alamat atau telah dinyatakan masanya. Namun kamu jangan kamu ini ragu-ragu dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tetap berpegang apa yang kita doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pegangan kita. Dan di samping kita ini berpegang bahawa doa kita dikabulkan oleh Allah, kita mohon doa, kita berdoa Allah agar ampunkan dosa kita, maka kita yakin Allah ampunkan dosa kita. Kerana apa? Allah janji je. Allah dah janji dengan kita bahawa ud'uni astajib lakum. Kamu berdoa kepada aku, nescaya aku akan mustajabkan. Hanya sifat manusia kebanyakannya tergopoh-gapah dan suka keluh kesah, sehingga kadang-kadang keluar perkataan sudah berputus asa di dalam berdoa. Maka seseorang itu tidak boleh mengatakan saya telah berputus asa di dalam doa, sedangkan Allah Ta'ala tetap maknanya akan tunaikan janji dia. Masalah masa kita sudah belajar bagaimana doa Nabi Musa dan Nabi Harun. Dia berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala membinasakan Fir'aun, dan Allah menerima akan doa Nabi Musa AS. Namun setelah 40 tahun baru ternyata Fir'aun itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka lihat, itu doa Nabi Musa. Hari ini doa Allah Ta'ala kata kabul. Dalam kabul itu bila? 40 tahun. 40 tahun barulah terlaksana. Maka itu Nabi Musa. Bagaimana dengan kita? Maka di sini kita diajar supaya menjaga adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jangan kamu ini maknanya buruk sangka kepada Allah Ta'ala, dan jangan kamu ini juga maknanya berputus asa daripada berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jikalau ada ditakyin masa sekalipun, walaupun ditetapkan masa sekalipun, kemudian maka tiada jatuh yang demikian yang dijanjikan itu. Masa dah ditetapkan, dalam mimpi kata minggu depan akan maknanya akan apa? Mendapatlah minggu depan ini akan dapat rezeki yang melimpah ruah contohnya, tetapi minggu depan tunggu tak dapat pun. Maka walaupun sudah ditakyinkan masa sekalipun, tiba-tiba tak berlaku, janganlah memberi syak akan dia yang demikian itu dalam mentasdikkan janji Tuhannya. Jangan kamu kata dalam hati, walaupun dalam hati kita kata mana janji Allah Ta'ala kata nak kabul hajat dia, mana janji Allah, maka kita tidak boleh menyatakan demikian. Hendaklah kita berpegang bahawa Allah itu akan mengkabulkan hajat seseorang, namun masanya terserah pada Allah. Walaupun sudah dinyatakan masa dia, namun bagi Allah Ta'ala lah yang menentukannya. Maka ini sebenarnya pernah berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang berlaku? Pernah satu ketika baginda telah bermimpi. Di dalam mimpi tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat alamat bahawa Rasulullah akan mengerjakan umrah. Maka dalam keadaan macam itu Rasulullah maknanya mengajak para sahabat agar bersiap-siap mengerjakan umrah. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dzalika fatahan qariba. Dalam surah Al-Fat ayat yang ke-27, laqad sadaqallahu wa rasulahu ru'ya bil haqq, sesungguhnya
sesungguhnya Allah Ta'ala akan membuktikan kepada Rasulullah SAW tentang kebenaran mimpinya dengan sebenar. Apa dia? La tadkhulunnal masjidal haram. Maka bahawa sesungguhnya kamu pasti akan masuk Masjidil Haram, insya-Allah, dengan izin Allah, aminina muhallikin, dalam keadaan aman, muhallikin, dapat bercukur, dapat bertahalul, mengerjakan umrah, muhalliki ru'usakum wa muqassirin, sama ada dapat bercukur ataupun menggunting rambut. La takhafun, hal keadaan kamu rasa tidak takut. Dalam keadaan kamu tidak merasa takut, fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni zalika fathan qariba, maka Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, dan dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Maka selepas daripada perang Khandaq, selang tidak berapa lama Rasulullah bermimpi. Dalam mimpi Rasulullah, Allah Ta'ala menyatakan la tadkhulunnal masjidal haram, kamu akan masuk dalam Masjidil Haram. Masuk dalam keadaan macam mana? Muhallikina ru'usakum wa muqassirin, dalam keadaan boleh bercukur, boleh mengerjakan haji umrah sehingga sampai kepada tahallul bercukur. Wa muqassirin, boleh dalam keadaan bergunting, bagi siapa nak bergunting, maka la takhafun, hal keadaan tidak takut. Maka ketika mana Nabi SAW menyatakan pada para sahabat ada yang rasa ragu-ragu, ya Rasulullah, sedangkan hubungan kita dengan Mekah, hubungan peperangan, kita baru berperang dalam peperangan Ahzab, baru berperang, tiba-tiba nak mengerjakan umrah di Mekah, bagaimana kita nak masuk dalam Masjidil Haram sedangkan kita masih lagi berperang dengan pihak Mekah? Rasulullah menyatakan bahawa Rasulullah mendapat mimpi la tadkhuluna Masjidil Haram, akan masuk di dalam Masjidil Haram. Lalulah Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa yang ingin bersama dengan Rasulullah akan mengerjakan umrah, siapa yang tidak ingin akan duduk di kota Madinah. Maka sahabat pun beramai-ramai ingin mengerjakan umrah bersama Nabi SAW. Maka dengan janji yang Rasulullah dapat dalam mimpi bahawa Rasulullah akan masuk dalam Masjidil Haram, tiba-tiba Rasulullah pun bersama dengan para sahabat dalam keadaan memakai pakaian ihram. Jadi dalam keadaan memakai pakaian ihram, lalulah baginda dan para sahabat pergi menghala ke kota Mekah. Dalam perjalanan Rasulullah dan para sahabat pergi menghala ke kota Mekah, maka tiba-tiba Rasulullah singgah di Hudaibiyah, nama tempat Hudaibiyah. Maka di Hudaibiyah lah, diringkaskan cerita, di Hudaibiyah lah Rasulullah dan para sahabat terhalang, tidak dapat mengerjakan umrah. Orang-orang Mekah hantar utusan tahan Rasulullah, beritahu kami tidak benarkan kamu masuk ke Mekah. Kata Rasulullah, kami datang nak mengerjakan umrah, bukan berperang. Kami datang pun dalam keadaan pedang yang tersarung, bukan pedang yang terhunus. Kalau pedang yang terhunus, pedang itu tidak ada dalam sarung, itu tanda nak berperang. Tetapi kalau pedang dalam bersarung, itu tanda hanya berjaga-jaga sahaja. Jadi bawa pedang sebagai berjaga-jaga, bukan untuk berperang. Lalu dikatakan bahawa maknanya Nabi dan para sahabat tidak boleh mengerjakan umrah pada tahun itu. Ditanyanya muka surat berapa? Muka surat 6. Muka surat 6. Agak bawah sikit ada matan dia tu. Maka dikatakan bahawa Rasulullah tak boleh. Bila Rasulullah SAW tidak boleh mengerjakan umrah, sehinggalah berlaku perjanjian itu dipanggil perjanjian Hudaibiyah. Maka Rasulullah meminta para sahabat agar balik semula ke Mekah. Bila balik semula ke Mekah, maka ada sahabat yang tidak puas hati. Ada pendapat mengatakan antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab dan beberapa orang sahabat, dia tak puas hati. Lalu bertanya, kan Allah Ta'ala dah janji dah boleh masuk Mekah, la tadkhulunnal Masjidil Haram, akan masuk ke Mekah dalam keadaan boleh muhallikin, bercukur,
muhalliki ru'usakum wa muqassirin, boleh bercukur dan juga boleh menggunting rambut. La takhafun, dalam keadaan tidak ada takut. Katanya Sayyidina Umar dan para sahabat ada yang bertanya-tanya pada Rasulullah. Mereka bukan tidak puas hati, tapi mereka itu hanya tertanya-tanya, kenapa Rasulullah ajak balik daripada Madinah sampai kepada Mekah tu jauh, sampai singgah kat Hudaibiyah, hampir-hampir nak sampai dah ke kota Mekah, tiba-tiba Rasulullah suruh balik. Bila Rasulullah suruh balik, maka sahabat tertanya-tanya. Bila sahabat tanya saja, lalu dalam keadaan macam itu, Rasulullah memberitahu kepada para sahabat bahawa janji Allah tetap terlaksana. Walaupun Allah dah nyata kamu akan masuk ke Mekah, tetapi bila tak boleh masuk, jangan kamu ragu-ragu. Jangan kamu ragu-ragu dengan janji Allah Ta'ala. Janji Allah akan terlaksana. Walaupun Rasulullah telah diberitahu, Allah dah beritahu, la tadkhuluna masjidil haram, kamu akan masuk masjidil haram, tapi tak boleh masuk, tetapi janji Allah tetap terlaksana. Lalulah ketika mana ada beberapa sahabat yang seolah-olah tidak puas hati bertanya pada Rasulullah, akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Adakah kamu menyangka kamu akan menjadi ahli syurga dengan kamu ini mengikuti Rasulullah, selama kamu ikut Rasulullah, bila Rasulullah suruh balik kamu tidak puas hati? Adakah kamu menyangka kamu sudah masuk syurga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, sesungguhnya kaum yang terdahulu daripada kamu diuji oleh Allah Ta'ala. Massathumul ba'sa wad-dharra, kesusahan, kemudaratan, wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sehingga hati mereka bergoncang, lalu mereka bertanya kepada Rasul mereka, bilakah pertolongan Allah? Ketahuilah pertolongan Allah itu akan hampir. Pertolongan Allah Ta'ala itu hampir. Maka di sini memberitahu kepada kita bahawa Allah janji kepada kita. Dengan janji, siapa-siapa yang berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Kenapa kita berputus asa dalam doa? Sepatutnya perkataan saya sudah letih berdoa, saya sudah lemah berdoa, saya sudah tak sanggup lagi berdoa, saya sudah putus asa dalam berdoa. Ini perkataan yang tidak disukai oleh Allah. Ingat, ini perkataan yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, maknanya kamu berdoa, aku akan kabulkan. Bila masanya, serah kepada Allah Ta'ala. Walaupun sudah dinyatakan masanya. Maksudnya macam mana? Boleh jadi sudah dinyatakan masanya melalui mimpi. Contohnya melalui mimpi. Jadi masanya sudah ada. Lalu dalam keadaan macam itu, tiba-tiba sampai masa tak berlaku. Bila tak berlaku, jangan kita wasangka ataupun kita ragu-ragu dengan janji Allah. Maka saya gianya atas hamba itu bahawa mengenai akan qadarnya. Yang pertama, dia kena tahu akan qadar dia, kedudukan dia. Kita siapa? Kita ini siapa? Maknanya kita kena memahami kedudukan kita. Kita adalah seorang hamba. Tugas kita ini hanya berdoa saja. Tak ada dah. Kamu berdoa sudah. Lepas sudah berdoa, tunggu saja. Masya Allah, Allah Ta'ala tunjuk pada kamu melalui tanda-tanda tertentu, kamu akan dapat macam ni. Tiba-tiba tak dapat. Maka walaupun kamu tak dapat, kamu jangan kata bahawa Allah Ta'ala itu tidak, maknanya tidak mengkabulkan. Jangan. Adab kita dengan Allah, kita ini serah kepadanya. Maka yang pertama, kamu kena menyedari apa dia? Yang pertama qadar kedudukan kamu dengan Allah. Kamu adalah hamba. Kita semua adalah hamba Allah Ta'ala. Apa makna hamba? Hamba adalah orang yang duduk di bawah perintah Tuhan dia. Maka kita hamba siapa? Kita hamba Allah. Maka kita duduk di bawah perintah hamba-hamba Allah.
Maka dalam hamba Allah Ta'ala itu kena terima, kena patuh dan akuh dengan apa yang Allah Ta'ala perintah. Jadi tugas berdoa, doa. Jangan tidak mau berdoa. Jangan tidak mahu berdoa disebabkan sesuatu yang kita minta tidak tercapai. Ya, kadang-kadang kita minta, ustaz pun ada hajat-hajat, tapi bila kita hajat-hajat tiba-tiba tak tercapai. Tidak tercapai itu kita dapat rasakan bahawa Allah ingin memberi yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Apa yang kita minta. Jadi bukan bermakna Allah menolak, tidak. Tetapi Allah itu yang maha mengetahui yang terbaik untuk kita. Maka dalam keadaan macam itu, yang pertama, kamu kena menyedari kadar kamu. Kalau kamu adalah hamba, jadi hamba tugasnya maknanya mohon kepada Allah Ta'ala sahaja dan menerima apa yang Allah Ta'ala bagi. Jangan kita desak-desak, jangan kita ini ada pilihan kita dah berdoa pada Allah, kita nak yang tu saja, dan kalau Allah Ta'ala nak yang lain pun seolah-olah kita tak mau terima. Itu tidak boleh. Yang pertama, kamu kena faham kadar kamu, yakni kedudukan kamu sebagai hamba. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu kena beradab ia serta Tuhannya. Kamu kena ada adab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dia Tuhan yang maha mengetahui. Maka kita sebagai hamba kena ada adab dengan Allah. Adab dalam berdoa. Apa dia adab dalam doa? Adab dalam doa, jangan kita tergopoh-gapah. Jangan kita tergopoh-gapah dan jangan kita berputus asa di dalam berdoa. Maka kamu kena ada adab. Dan jangan ketika mana kita berdoa, kita maknanya inginkan Allah mengikut kehendak kita. Ini satu, ini penting. Dalam adab kita ini, banyak kita berdoa, kita nak Allah ikut kehendak kita. Kita berdoa kerana kita sebagai hamba. Jadi kita tahu hamba ini lemah, fakir, tak ada apa-apa, berhajat dengan Allah. Oleh kerana itu kita berdoa kepada Allah, sebab kita berhajat, kita lemah, kita fakir, tak ada apa-apa, kita hamba. Tetapi kita tidak ada hak mencampuri urusan Allah Ta'ala, nak menentukan juga apa yang kita ini minta. Tak boleh, kita terima sahaja. Jadi ketika mana kita berdoa, jangan maknanya meletakkan di dalam hati bahawa Allah kena mengikut kehendak kita. Maknanya Allah kena mengikut kehendak kita, jangan. Jadi yang kedua, bila kita berdoa, kita serah pada Allah. Walaupun kita minta demikian, tetapi bagi kita tak kisah mana yang terbaik untuk kita. Mana yang terbaik untuk kita, dan Allah tidak mensia-siakan permintaan hamba-Nya. Jadi yang kedua, yang pertama, kamu kena tahu kedudukan kamu. Yang kedua, kamu kena ada adab dengan Allah Ta'ala. Adab dengan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, sukun. Sukun ia kepadanya pada barang yang dijanjikan. Apa makna sukun? Sukun maknanya tetap. Maknanya kamu kena tetap tenang dengan apa yang Allah Ta'ala janjikan. Dengan apa yang Allah Ta'ala janji, kita tenang, kita serah saja. Sukun, kita tetap, kita serah, kita tetap, kita tenang dengan apa yang Allah Ta'ala beri pada kita. Itulah yang sebenarnya seorang hamba. Sebab tu orang-orang yang soleh, maknanya dia mengetahui kedudukan Allah, maka dia berdoa. Dalam doa dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, ini permintaan aku, namun aku lebih suka permintaan aku ini dengan permintaan dengan kehendak kamu. Aku lebih suka mengikut kehendak kamu. Jadi tiga, memahami kadar itu kedudukan kita sebagai hamba. Yang kedua, beradab dengan Allah. Yang ketiga, tenang, berserah hati kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di sinilah banyak orang-orang kita salah adab dalam berdoa. Maka dalam hari ini, malam ini, kita sedikit sebanyak kita dapat mengetahui, insya-Allah, bagaimana cara ataupun kedudukan kita ketika mana kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan lagi,
dan tetap ia kepadanya, tiada syak ia pada yang demikian itu. Dan yang seterusnya, yang keempat, dia kena tetap kepada Allah, yakni tidak ragu-ragu bahawa Allah Ta'ala itu akan menunaikan akan janji Allah. Allah Ta'ala akan menunaikan dia, ataupun Allah Ta'ala akan mengkabulkan hajat-hajat manusia. Maka dikatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memberi yang terbaik kepada kita. Janji Allah Taala itu akan ditepati. Sama ada Allah Taala itu akan menunaikan janjinya itu di dunia ataupun ditunaikan janji di akhirat. Namun ketika mana Allah menyatakan kepada hamba-Nya, ud'uni astajib lakum, kamu berdoalah kepada aku, nasihat aku akan mustajab doa kamu. Ini bukan bermakna kita boleh berdoa ikut suka kita tanpa kita menjaga adab. Kita boleh berdoa mengikut kehendak kita tanpa kita menjaga syarat-syarat yang menyebabkan doa kita ini tertolak. Jadi kena jaga, maknanya supaya apa yang kita hajati itu Allah Ta'ala kabulkan dengan kita memenuhi syarat-syaratnya yang tertentu. InsyaAllah kita pakai doa Zariz Zarfan agar Allah Ta'ala memberi kesembuhan kepadanya, insyaAllah. Kemudian dikatakan bahawa Allah Ta'ala tunaikan janji, sama ada agak cepat ataupun lambat, ataupun Allah Ta'ala beri segera, itu hak Allah, serah kepada Allah Ta'ala. Hanya kita ini sebagai hamba mengetahui bahawa kedudukan kita ini hanya perlu mengikuti apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Baik. Dan seterusnya, tiada berubah etikad di dalamnya, dan terus berpegang, tiada berubah etikad, tiada berubah pegangan bahawa Allah yang menentukan akan segala-galanya, dan Allah memberi apa yang terbaik untuk kita, dan Allah tidak mengikut kehendak kita, tetapi kitalah yang mengikuti kehendak Allah Ta'ala. Maka ramai lagi di sini juga kena faham, ramai orang kadang-kadang tanpa dia sedar, apabila dia berdoa lalu doa itu terkabul. Bila doa itu kabul, maka dia menganggap bahawa Allah mengikut kehendak dia. Bukan, doa kamu kabul kerana doa kamu itu menepati kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mana dulu doa kamu dengan kehendak Allah, kehendak Allah lebih dahulu daripada doa kamu. Jadi kita disuruh berdoa kepada Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya, berdoa saja, dan Allah tidak jemu mendengar permintaan hamba-Nya. Hanya takut hamba-Nya lah jemu berdoa pada Allah. Oleh kerana itu jangan berjemu dengan Allah, kerana Allah Ta'ala Maha Kaya. Minta apa sahaja. Mahu harta banyak, minta dengan Allah Ta'ala. Mahu ilmu banyak, minta dengan Allah Ta'ala. Maknanya minta apa saja kepada Allah Ta'ala, tetapi kena jaga syaratnya. Pastikan kamu mohon kepada Allah, kamu berdoa kepada Allah dalam keadaan kamu hamba. Jangan merasa kamu ni tuan. Kalau kamu merasa tuan, ini akan membinasakan kamu. Maknanya kita minta mesti akan dapat begitu, tidak, tetapi kita minta kepada Allah, kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam keadaan macam itu, maka barang siapa ada atasnya bersifat ini, kalau betul dia ada sifat ini, maka dia betul-betul mengenal Allah. Ada 5 sifat diulangkan balik. Yang pertama, dia mengetahui qadar dia, maknanya qadar dia. Yang pertama, insya-Allah didoakan kepada anak-anak Rujilah Muhammad Yusuf. Okey, baik, kita tengok. Yang pertama, kita kena tahu qadar kita sebagai hamba. Yang kedua, kita kena ada adab dengan Allah. Yang ketiga, kita kena tenang sahaja menerima apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Dan yang keempat, tidak ragu-ragu kepada Allah bahawa Allah akan tunaikan hajat kita. Yang kelima, kita tetap berpegang
i'tiqad, yakni kita maknanya tidak berubah i'tiqad. Apa i'tiqad? I'tiqadnya apa yang kita minta itu seandainya kabul, semuanya di dalam genggaman Allah, semuanya di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ada 5 perkara itu, kamu benar-benar dikira orang yang mengenal Allah. Maka jadikan oleh kamu menyerahkan bagi Tuhanmu. Kamu serahlah kepada Allah. Dan selepas kamu menyerah Allah kepada Allah, selepas kamu berdoa, kamu menyerah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kamu bersyukur dengan Allah. Bersyukur dengan Allah. Ini satu lagi sifat kita kena fahami. Selepas kita berdoa, sama ada doa itu kita melihat kabul, menempati kehendak Allah, ataupun doa itu kita doa tidak kabul lagi, maka tetap kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala, kerana kita masih lagi dipilih menjadi hamba Allah. Kerana apa? Kerana hamba Allah itu adalah seorang yang bergantung dengan Allah. Maka orang yang banyak berdoa itu, maka dia itu bergantung, dia bergantung kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah didoakan anak-anak kita semua akan mendapat kebaikan, insyaAllah. Mohon Ustaz sampaikan salam pada Ukasyaf. Ukasyaf, anak Ustaz Ukasyaf itu ada di Yaman sekarang ni, tak boleh balik. Dia pun tak nak balik katanya. Baik, kita tengok. Dalam hal kamu bersyukur baginya pada yang diperintahkan, pada yang diperintahkan bagimu daripada kurnianya. Jadi kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, dan tegah, sama ada pada kurnia, pada perintah ataupun pada tegah. Maka kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang ditegah itu kita dapat tinggalkan, dan yang dikurnia itu kita dapat mensyukuri akan nikmat Allah. Kerana bahawasanya tiada ada syak itu melainkan bagi orang yang mati hati dan buta mata hati. Kalau seorang itu syak kepada Allah, maknanya dia tanya, kenapa Allah Ta'ala tak kabul lagi doa saya? Kenapa maknanya Allah Ta'ala tak tunaikan lagi? Saya sudah doa bersungguh-sungguh. Maknanya pernah satu orang datang pada Ustaz, dia kata, kenapa Allah Ta'ala biuk sangat, kenapa Allah Ta'ala payah sangat nak beri rezeki pada saya? Saya macam-macam buat kerja, tapi rezeki macam biasa saja, macam dulu saja, tak ada perubahan. Maka di sini bahayanya kita. Dikatakan bahawa kamu ini sudah syak ke dengan Allah. Syak ke dengan Allah. Allah suruh kita berdoa kan ke dengan dia. Allah Ta'ala suruh kita meminta kepada dia. Jadi bila kita meminta kepada dia, jadi selepas kita meminta, kita kena pegang bahawa kita serah pada Allah, dan kita yakin bahawa Allah Ta'ala itu akan kabulkan hajat kita. Kalau kamu merasa syak kepada Allah, ataupun kamu merasakan Allah sudah tidak mahu lagi, seolah-olah kamu rasa Allah tidak mahu mendengar lagi kamu, ataupun kamu sudah berputus asa dengan doa, dengan berdoa kepada Allah, saya sudah tidak mahu lagi berdoa dengan Allah, sudah lama saya berdoa, maknanya. Lalu dikatakan ini menunjukkan bahawa hati kamu mati. Menunjukkan hati kamu mati. Jadi dalam keadaan macam itu, ingat katanya pengarang kitab kita lagi, li alla yakuna zalika qad hafi basiratuka wa ikhmadan linuri sariratika, supaya tiada ada demikian syak itu mengkurangkan pada mata hatimu dan memadamkan bagi cahaya rahsiamu yang sesungguhnya telah terdahulu. Sebutnya bahawasanya mati hati itu iaitu nur, mata hati itu iaitu nur yang ditaruhkan Allah Ta'ala pada hati dengan wasitah kuat iman. Jadi dikatakan bahawa apabila satu orang syak kepada Allah Ta'ala, menyebabkan boleh membawa terpadam cahaya hati yang ada di dalam hati dia. Jadi sebenarnya di dalam hati kita ini Allah Ta'ala datangkan cahaya, sudah dimasukkan cahaya di dalam hati. Namun apabila satu orang itu ragu-ragu dengan Allah Ta'ala, maka boleh memadamkan cahaya hati. Jadi di dalam hati kita sudah ada cahaya,
cahaya, tetapi oleh kerana seseorang itu ragu-ragu dengan Allah, boleh membawa kepada padam mata hati. Jadi jangan ragu-ragu, jangan tergopoh-gapah. Yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil. Allah Ta'ala akan mustajabkan doa seseorang selagi mana seseorang itu tidak tergopoh-gapah. Maknanya ingat, Allah ini Dia suka kita meminta. Jadi bila kita meminta sahaja kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tak beri segera. Biasanya Allah Ta'ala tangguh. Kenapa Allah Ta'ala tangguh? Kerana Allah Ta'ala suka mendengar kita berdoa, dan bila kita berdoa Allah kabul. Yustajabu li ahdikum ma lam yu'ajjil, selagi mana kamu tidak tergopoh-gapah. Macam mana bukti orang tergopoh-gapah? Fayaqulu da'autu rabbi falam yastajib li. Orang yang tergopoh-gapah dia akan kata begini. Contoh orang yang tergopoh-gapah, dia kata da'autu rabbi, aku telah berdoa kepada Tuhanku, falam yastajib li, namun Allah Ta'ala tidak perkenankan aku. Maka ini di antara yang menyebabkan seseorang itu doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Selagi mana kamu ini maknanya tidak tergopoh-gapah, selagi mana kamu ini tidak ragu dengan Allah, maka yakin Allah Ta'ala ini kabulkan hajat kita. Maka dengan itu kita doa macam Rasulullah ajar pada kita. Jangan lupa berdoa supaya dapat husnul khatimah. Jangan lupa berdoa supaya selamat daripada azab kubur. Jangan lupa berdoa supaya selamat dekat pada mahsyar. Jangan lupa berdoa supaya kita dapat selamat ketika titian siratal mustaqim, dapat masuk dalam syurga. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala, maka kita tidak berputus asa, maka selagi itu Allah Ta'ala terima akan doa kita. Dan kenapa Allah Ta'ala banyak orang berdoa Allah Ta'ala tak terus bagi segera? Kerana disebut dalam satu hadis riwayat daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Mulihina yakni Allah Ta'ala amat suka orang yang mendayu-dayu berdoa, merayu-rayu dengan Allah Ta'ala dalam doa. Itu yang Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala suka maknanya kepada hambanya. Lalu dikatakan bahawa sallallahu min fadlihi wa innallaha yuhibbu an yus'al. Maka mintalah limpahan kurniaan Allah Ta'ala, maka Allah itu suka kepada hambanya yang meminta. Orang yang meminta dengan orang yang tidak meminta, orang yang meminta lebih Allah Ta'ala suka. Semakin banyak dia meminta, semakin banyak dia berdoa, semakin suka Allah Ta'ala kepada dia. Berbeza dengan manusia. Manusia kalau orang banyak minta, jadi serabut lah. Minta sama dengan aku, contohnya dia serabut. Maknanya, tetapi Allah semakin kamu banyak meminta, maka Allah Ta'ala akan perkenannya. Jadi doa yang cukup syarat dia itu akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada lambat ditangguhkan, dan ada yang disegerakan. Itu mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga disebut di dalam satu hadis, ma min da'in illa wa huwa baina ihdas salas. Jadi dikatakan bahawa yang kita telah baca, doa manusia itu ada tiga sahaja. Sama ada Allah Ta'ala itu segerakan ataupun tangguhkan. Yang pertama tangguh, yang kedua segerakan, yang ketiga maknanya dijauhkan dia daripada bala. Dijauhkan dia daripada bala. Maka dengan sebab itu kita hari ini hendaklah memahami bahawa kita kena kuat yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kekuatan keyakinan kamu kepada Allah menyebabkan bahawa kamu dekat dengan Allah. Sesiapa yang dekat dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan tunaikan hajatnya. Bermula itu beroleh petunjuk akal dengan dia kepada jalan hak. Maka cahaya yang dalam hati kamu tadi, yang ada dalam hati kamu, akan membawa kepada akal kamu itu memimpin kepada
kepada jalan yang benar. Jalan yang benar. Jadi dikatakan bahawa cahaya itu membawa petunjuk kepada akal yang menunjuk kepada jalan yang benar. Jadi kalau cahaya itu gelap, maka akan membawa kepada jalan yang jauh dengan Allah. Dan apabila menghendaki, Allah Ta'ala akan menggunakan seorang hamba daripada segala hambanya akan sesuatu daripada asrar Rabbaniyah atau asrar Rububiyah. Seandainya Allah Ta'ala nak beri daripada rahsia-rahsia Allah, Allah Ta'ala nak beri rahsia-rahsia Allah Ta'ala, maka dilimpahkan atasnya daripada rahmaniyah, maka sucilah hatinya. Maka Allah Ta'ala limpahkan dengan sifat rahman Allah, kasih sayang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sucikan hati dia. Siapa yang menyucikan hati kita adalah Allah yang menyucikan hati kita. Maka orang itu, kalau Allah Ta'ala nak beri kebaikan, Allah Ta'ala sucikan hatinya daripada syirik kepada Allah, yakni syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Maknanya ahli sufi mengatakan syirik tersembunyi itu antaranya riak, buat sesuatu kerana makhluk, ataupun kita buat sesuatu ada tujuan-tujuan yang selain daripada Allah. Maka berdoalah kita kepada Allah, tetapi dalam waktu yang sama hati kita berserah pada Allah, dan kita dalam kita berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala maknanya akan melihat hati kita. Kalau hati kita ini suci, bersih, maka Allah Ta'ala akan memberi kebaikan kepadanya. Jadi hati kita ini, kalaulah kita ini buruk sangka dengan Allah Ta'ala, akan membawa gelaplah hati kita. Dan terbukalah mata hatinya dengan nur hidayah. Maka apabila Allah Ta'ala menyucikan seseorang tadi, Allah Ta'ala sucikan hati dia, maka dia akan dijauhkan daripada syirik khafi. Maka bila dia jauh daripada syirik khafi tadi, lalulah terbuka hatinya dengan cahaya hidayah. Sebab itu orang-orang sufi yang dibersihkan hati oleh Allah Ta'ala, mereka tidak ada yang lain, mereka hanya melihat Allah. Bahkan tidak ada wujud dirinya, maksudnya tidak memandang pada dirinya. Macam mana contoh pandang dirinya? Bila contoh orang bila dah berdoa tiba-tiba kabul, bila dia kabul saja dia kata ini sabit doa saya. Maknanya sabit doa saya lah kabul, lalu merasa dirinya sudah baik, sudah soleh. Maka di sini dipanggil wujud diri. Orang-orang sufi inilah yang dia nak, orang kita nak cabut dalam diri kita supaya tidak nampak kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Allah Ta'ala jadikan para sahabat dalam keadaan mengantuk. Jadi para sahabat dalam keadaan mengantuk, dan Rasulullah SAW berjaga malam. Kebanyakan sahabat dalam keadaan tidur. Lalu Rasulullah berdoa bersungguh-sungguh pada malam itu. Terkejut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan Rasulullah, yakni pergi dekat Rasulullah. Ternyata melihat bahawa Rasulullah SAW itu sedang bermunajat, berdoa pada Allah. Ambil Rasulullah angkat tangan, Allahumma in tahlik hadhil isabah la tu'bad. Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya engkau binasakan kumpulan yang kecil ini, yakni tentera Islam, nasai engkau tidak akan disembah. Sayyidina Abu Bakar menyata pada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa berat-berat macam ini? Kita kan duduk bersama dengan Allah, duduk di pihak Allah Ta'ala, duduk di pihak Allah Ta'ala. Tetapi Rasulullah memberitahu kepada sahabat kebimbangan Rasulullah ini, takut dikalahkan. Maka nak beritahu bahawa apa yang Rasulullah buat itu adalah menunjukkan bahawa Rasulullah seorang hamba bergantung kepada Allah Ta'ala. Walaupun duduk di pihak Allah dah, maknanya di pihak beriman, tetapi pergantungan dengan Allah Ta'ala itu pergantungan pada Allah Ta'ala itulah yang sebenarnya menunjukkan cahaya yang ada di dalam hati seorang hamba. Jadi cahaya yang ada dalam hati seorang hamba itu adalah dia ini dijauhkan daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa
terbukalah mata hatinya dengan nur hidayah dan beroleh petunjuk demikian hamba kepada jalan mahabbah, maka membawa dia mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat petunjuk kepada jalan mahabbah, lalu membawa kepada jalan kecintaan, jalan mahabbah. Dan tiadalah berkendak kepada amal dan sebab, maka dia sudah tidak melihat kepada amal, melihat pada amal, sama ada amal itu berbentuk doa ataupun amal itu berbentuk apa sahaja maknanya. Jadi kita perlu berdoa kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala dan serahkan kepada Allah, serahkan kepada Allah Ta'ala. Kita tengok Sayyidina Abu Bakar berdoa supaya dia mendapat keselamatan. Namun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia walaupun berdoa diberi keselamatan, tetapi Sayyidina Abu Bakar tiba-tiba wafat, di antaranya kesan daripada racun. Sayyidina Umar Al-Khattab berdoa kepada Allah Ta'ala. Berdoa kepada Allah Ta'ala itu dikatakan bahawa supaya dia duduk dalam keselamatan, tetapi akhirnya wafat, dibunuh maknanya. Jadi sudah berdoa, namun yang berdoa, kita ini berdoa sebagai hamba, tetapi yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak doa kita ini kabul, jangan kita ragu-ragu dengan Allah Ta'ala. Jadi siapa yang ragu-ragu boleh menyebabkan bahawa doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi apa syarat berdoa, syarat-syarat sah berdoa ini ataupun syarat-syarat supaya doa kita kabul? Yang pertama, makan hasil yang halal. Sesiapa yang makan hasil yang diharamkan oleh Allah, makan hasil yang diharamkan oleh Allah, maka membawa kepada maknanya doanya tertolak. Yang kedua, berserah kepada Allah selepas daripada berdoa. Yang ketiga, mematuhi adab-adab berdoa, seperti menghadap kiblat, berwuduk dengan maknanya tidaklah dengan bersungguh-sungguh memohon kepada Allah. Dan yang keempat, ikhlas di dalam berdoa. Yang kelima, sebaiknya didahului dengan taubat nasuha, didahului dengan taubat. Dan yang keenam, jangan berputus asa di dalam berdoa. Jadi dalam berdoa kita tidak boleh berputus asa. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mungkin janji kepada kita. Tugas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana sesungguhnya kedudukan kita hanyalah sebagai hamba sahaja. Jadi dikatakan bahawa Rasulullah SAW pernah satu ketika berada di dalam gua bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Gua tersebut dikatakan gua Sur. Lalu dikatakan bahawa Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini ketika itu terhalang untuk nak pergi berhijrah ke kota Madinah. Jadi dalam keadaan macam itu, berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala beri keselamatan kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tentera, dalam peperangan Badar begitu juga. Dalam peperangan Badar bahawa Rasulullah berdoa kepada Allah Taala agar Allah Taala memberi kemenangan, kerana tentera Badar itu sedikit dibandingkan dengan tentera musyrikin Mekah. Lalu Allah Taala ini mengabulkan Rasulullah sallallahu alaihi hajat Rasulullah, lalu doa Rasulullah itu dikabulkan. Maka demikianlah dikatakan bahawa disuruhnya kita tadi supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala berfirman, wa'aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Maka penuhilah janjimu kepada aku. Penuhlah janjimu kepada aku, dan aku penuhi janjiku kepada kamu. Ini je Allah Ta'ala menyatakan.
kamu ini dikatakan bahawa penuhlah janji, tunaikan janji-janji Allah. Nanti Allah Ta'ala tunaikan janji Allah terhadap kita. Apa janji Allah? Janji Allah, Allah akan cukupkan rezeki kita. Janji Allah, Allah Ta'ala akan kabulkan hajat-hajat kita. Maka dikatakan bahawa hendaklah kita hari ini memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala menjaga hati kita, akidah kita, supaya kita ini benar-benar mengenal Allah dan memahami bahawa Allah Taala lah yang menentukan akan segala-gala dan Allah Taala lah yang memberi kebaikan kepada hamba-Nya. Oleh kerana itu, jangan kita berputus asa dalam berdoa, dan walaupun sudah dinyatakan akan masanya bahawa kita akan dapat sekian-sekian, namun sampai masa tak dapat lagi, kita tidak boleh ragu-ragu, tetap kita berpegang bahawa Allah Ta'ala akan menunaikan janjinya, akan memberi kebaikan kepada siapa-siapa yang meminta dengannya. Maka jadilah kita hamba yang berserah diri kepada Allah. Teruskan berdoa, para jemaah teruskan berdoa, masing-masing ada hajat masing-masing, teruskan berdoa, dan selepas kita berdoa, kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya doa itu tidak dikabulkan lagi, kita tetap yakin Allah kabulkan kita, ataupun kita maknanya kita berfikir apakah yang menyebabkan doa kita ini tidak dikabulkan lagi. Ada satu orang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dia berdoa kepada Allah Taala, namun doanya tidak dikabulkan. Lalulah dia terfikir, apakah sebabnya doanya tidak dikabulkan? Lalu ketika itu dia bertaubat kepada Allah. Lalu dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan aku banyak dosa, aku ini banyak salah pada kamu. Lalulah dia terdengar satu suara mengatakan, amalmu, doamu yang ini paling Allah kasih dibandingkan doa kamu yang sebelum daripada ini. Maka setelah kita berdoa, kemudian doa kita tidak dikabulkan lagi, kita tetap baik sangka dengan Allah, dan kita kena muhasabah diri kita. Boleh jadi ada sebab-sebab yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu, setelah kita mengetahui sebagai hamba, kita menyerah, kita berdoa, dan dalam waktu yang sama kita ini meredai apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita hamba Allah yang soleh. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat dipahamkan. Sekadar ini yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita, dan juga kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala memberi ilmu yang manfaat, dan mohon agar Allah Ta'ala memberi takwa kepada kita, menjadikan kita di kalangan hamba Allah yang soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, di kalangan jemaah kami ada yang sakit, maka Kau sembuhkanlah ya Allah. Di kalangan jemaah kami ada yang sempit rezeki, di kalangan kami ada yang sempit rezeki, maka Engkau luaskan rezekinya ya Allah. Di kalangan kami ya Allah ada dalam keadaan keluh kesah, Engkau tenangkanlah mereka ya Allah. Di kalangan kami ada yang banyak hutang ya Allah, Engkau tunaikan hutang-hutangnya ya Allah. Di kalangan kami ada masalah sama ada pada anak-anak ataupun isteri ataupun suami, Engkau selesaikanlah masalahnya ya Allah. Yang bermusuhan, Kau kurniakan kasih sayang ya Allah, agar berbaik-baik di antara satu sama lain ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, agar Engkau jadikan kami semua hamba-Mu yang soleh, dan jangan Engkau tinggalkan seorang pun daripada kami, kecuali Engkau menulis nama-nama kami di kalangan hamba-Mu yang mendapat keampunan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebelum kami ini bersiaran, sebelum kami ini bersama-sama ya Allah, kami banyak dosa ya Allah, sehinggalah
berterusan dalam majlis ilmu ini. Kami mohon padamu ya Allah, bila kami berhenti pada majlis ilmu ini, kami bersurai ya Allah, kami dosa-dosa kami diampunkan olehmu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang saleh, jadikan kami hamba-Mu yang saleh ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, jadikanlah kami orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Sekadar ini sahaja yang dapat disampaikan. Minta maaf banyak-banyak. Mungkin kalau ada kurang faham, rujuk kepada orang yang lebih alim, lebih soleh yang menyampaikan ini. Bukanlah orang alim, jauh juga bukan orang yang soleh. Dan insya-Allah yang terakhir Ustaz pesan, kalau boleh para jemaah banyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka teruskan baca selawat, teruskan baca selawat. Kalau boleh yang ikut pengajian ini semuanya adalah ahli-ahli selawat belaka, insya-Allah. Paling kurang 300 setiap hari, insya-Allah. Dan kita bertemu pula malam besok, insya-Allah. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.